Setelah kita faham anak-anak erti makhraj. Artinya tempat keluar huruf. Ya, makhraj tempat keluar huruf. Dan bahagian makhraj am ada 5. Apa yang 5 anak? Yang 5 yang keluar daripada lidah, makhraj am. Keluar pada 2 bibir, makhraj am, itu yang kedua. Keluar pada halqum, 3 dah, itu semua makhraj am. Keluar pada jauf, rongga tengkorak, itu juga namanya makhraj am. Yang akhir keluar pada rongga hidung, ini 5 namanya makhraj am. Kemudian kita telah pelajari juga tentang makhraj khas yang 17. Ini pecahan daripada makhraj am. Seterusnya anak-anak telah pun faham apa yang dia kata sifat zati. Sifat zati ini yang tidak dapat dipisahkan dengan huruf sekali-kali. Setiap kali kita baca huruf, mesti sifatnya ada bersama dia. Kalau dipisahkan, huruf ini dah tidak begitu tepat bunyinya. Ingat tak anak, sifat zati yang ada pada huruf yang ada lawan, ada 10. Kemudian ditambah oleh para ulama ada satu lagi, jadi 11, iaitu sifat tawassut. Tawassut dia sifat di antara. Di antara sifat syiddah dengan rakhawah. Artinya, tawassut tidak suaranya terlampau terkuat keluarnya dan tidak terlalu tertahan. Tidak terlampau tertahan dan tidak terlalu terlepas. Itu makna tawassut. Anak tentu tak lupa, dalam sifat tanpa lawan ada 7. Ditambah lagi 2, jadi 9. Iaitu sifat khafa dengan sifat al-ghunnah. Seterusnya anak-anak, setelah anak faham semua ini, kali ini sampai masanya anak, cikgu nak terangkan pula. Setiap makhraj huruf yang terdapat pada bahagian makhraj yang am yang 5 tadi ini. Dan setiap makhraj khas juga. Segala sifat-sifat huruf yang perlu ditunaikan. Kenapa anak? Supaya dapat disebut dengan tepat sebagai hendak. Sebenarnya kefasihan seseorang baca Quran terhenti kepada bunyi makhraj, bunyi tempat keluarnya. Kalau dapat dia betul-betul mengesan, mengawasi tempat keluar huruf dengan tepat, orang yang telah fasih. Tahu pula sifat-sifatnya bagaimana ditunaikan, lagi bertambah terang dan lagi bagus sebut-sebutannya. Jadi ini perkara sangat penting anak. Baiklah, ikuti para penonton dan anak sekalian. Bahagian yang pertama dalam makhraj am ialah jauf cakap Arab. Cuba ikut semua kata jauf, cuba. Jauf. Apa arti jauf ini anak? Jauf artinya huruf-huruf yang keluar daripada rongga tekak dan rongga mulut, atau boleh kata rongga tengkorak dalam bahasa kita. Ya, daripada rongga apa? Tekak dan rongga mulut suara dalam sini. Padanya hanya satu makhraj saja. Satu makhraj saja. Keluar padanya 3 huruf yang jadi mad. Alif, waw, ya. 3 huruf jadi mad ini, itulah tempatnya daripada jauh satu makhraj. Lain kalau huruf yang tidak jadi mad. Kalau waw tak ada jadi mad, ada tempat yang lain. Kalau ya yang tidak jadi mad, tempat yang lain. Kita sekarang bincangkan tentang huruf yang 3 yang menjadi mad. Artinya baca dia panjang. Dan makhraj ini muqaddar pula namanya. Artinya muqaddar anak telah faham dulu. Iaitu huruf yang terdapat di kesan sempadan bunyi huruf ini. Kita tahu dia keluar daripada rongga tengkorak. Tetapi di mana? Di dada, di halqum, di tengah-tengah sini sebelah tekak, sempadan tak tahu. Itu namanya muqaddar. Cuba kau semua. Muqaddar. Lawannya muhaqqaq. Muhaqqaq kita dapat kesan, dapat sempadan. Sini tempatnya. Di tepi lidah. Di tengah-tengah halqum kita dapat. Nah, itulah beza antara muqaddar dan mukhaffaf anak ya. Baiklah, huruf ini yang menjadi mad bila dengan syarat anak. Alif dengan syarat dia boleh jadi mad. Ya dengan syarat jadi mad. Ya, waw semua jadi mad. Apa syaratnya? Alif ini mesti dia mati dulunya berbaris di atas. Apa misalnya? Cuba tengok. Qala. Tengok kepada grafik nanti ya. Qala. Tengok. Alif pada dia mati, dulu baris di atas. Ini jadi mad dia. Begitu juga kalau waw mati, mesti dulunya baris depan, baru jadi mad.
Yaqulu. Begitu juga ya. Syaratnya dia mesti mati. Maka baris bawah selepasnya, atau sebelumnya, maka baru dia katakan qila. Berapa panjang bacaan ni? Saya akan terangkan dalam bahagian hukum asli. Jadi saya nak terangkan keluar-keluar huruf ni macam mana bunyi sekarang. Jadi sudah tahu anak. Jadi dengan syarat kalau alif dahulunya baris di atas, dia mati. Kalau waw dahulunya baris hadapan. Kalau ya dahulunya baris bawah. Asalnya qaf itu kata. Qa. Dia tak ada bunyi panjang. Habis datang alif, itu yang jadi kalimat. Qala. Cuba ikut semua. Qala. Lepas tu baris di bawah atau baris depan kata yaqulu. Cuba. Yaqulu. Kalau baris bawah qila. Qila. Itu dia anak-anak yang dikatakan makhraj yang keluar pada jauf. Ada 3 tadi. Ingat anak, segala 3 huruf tadi telah menjadi huruf mad. Makhrajnya keluar daripada mana? Rongga jauf, rongga tekak dan rongga mulut. Mari kita tengok kepada grafik kita. Bagaimana tengok keluar huruf ini anak. Daripada tengkorok ya. Alif, waw dan ya. Lihat bagaimana keluarnya huruf ini. Ya. Itulah huruf mad yang 3. Mari sama-sama kita menyebut 3 huruf. Cuba kata qala. Qala. Yaqulu. Yaqulu. Qila. Qila. Makhraj dari jauf, rongga tekak dan mulut. Tapi tak dapat dikesan. Sempadannya di mana ni? Sebab dia muqaddar. Itu dia kita sudah dapat anak sekalian ya. Jadi ingat lagi sekali saya nak terangkan. Huruf alif dan waw dan ya yang menjadi mad berbeza dengan huruf alif waw ya yang tidak jadi mad. Dia keluar tempatnya lain. Ini kita akan sebutkan insya-Allah pada pelajaran akan datang ya. Belajar di mana keluar waw, di mana keluar ya yang bukan jadi mad. Cuba terangkan kali ini beza antara huruf alif dengan huruf hamzah. Ingat semua, alif dia hanya menjadi memanjangkan bunyi huruf baris di atas. Dia mati dahulu mesti baris atas. Tak pernah alif kita jumpa dulu baris depan. Tak pernah kita jumpa alif dulu baris di bawah. Tugasnya memanjangkan huruf yang baris di atas. Seperti kata qala. Dan dia tidak menerima barisan anak ya. Dia hanya terdapat pada pangkal kalimah dan pada tengah kalimah. Ya. Siapa dia? Alif tadi. Dia hanya dapat di mana? Di tengah ujung, pangkal tidak. Yang mendapat daripada pangkal huruf hamzah. Hamzah boleh terima baris. Baris depan boleh, baris atas boleh, baris bawah boleh, baris mati pun boleh. Dan hamzah boleh di tengah kalimah, boleh di pangkal kalimah, boleh di hujung kalimah. Berbeza dengan alif. Alif boleh apa? Di tengah dengan ujung saja. Tapi pangkal tidak pernah. Dan dia menerima baris hanya mati saja. Tugasnya memanjangkan huruf. Itu anak jaga tentang beza huruf-huruf ini. Bagaimana huruf waw dengan ya pula? Waw dan ya yang menjadi mad makhrajnya daripada 2 bibir anak. Cikgu akan terangkan di mana keluar semuanya. Bibir yang terbuka kalau waw. Cuba kata au semua cuba. Au. 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 Nanti kita sebut. Ya cuba kata ai. Ai. Di tengah lidah pula keluarnya. Ini bukan jadi mad. Nanti kita ada grafik. Anak cuba tengok bagaimana bunyi keluar waw. Bagaimana keadaan bibir. Akan sampai masanya. Bagaimana keadaan ya. Apa yang diangkat. Jangan jadi mad. Itulah keluar daripada jauf. Rongga tengkorok. Ya atau rongga tekak yang keluar. Alhamdulillah. Anak telah faham. Apa yang dikatakan huruf alif. Yang 3 tadi. Yang telah menjadi mad. Mad ini kadang ada 3 macam dia punya gelaran dia anak. Cuba ikut semua. Yang pertama kata jaufiyah. Cuba. Jaufiyah. 1. Gelar dia punya nama juga. Yang kedua nama dia hawaiyah. Cuba. Hawaiyah. Dia huruf mad juga. Ya, gelaran huruf mad juga. Yang ketiga apa namanya? Jaufiyah, hawaiyah, maddiyah. Cuba kata Maddiyah. 3 nama ada huruf mad. Yang pertama, cuba kita tanya kepada Zahara. Apa yang pertama tadi?
Jaufiyah. Jaufiyah, tepat. Yang kedua kita tanya kepada Mastura. Yang kedua hawaiyah. Hawaiyah. Tanya kepada Suhana. Yang ketiga. Madiyah. Maddiyah. Ya. 3 gelaran nama dia ada. Kenapa katakan hawaiyah atau jaufiyah dulu? Kenapa? Sebab dia keluar daripada rongga tengkorak pada jauf. Dia kata jaufiyah. Kenapa dia makan hawaiyah? Hawaiyah kerana berkesudahan dengan putusnya udara dari mulut. Dah berhenti, baru anginnya pun putus. Kalau masih boleh nafas panjang, 2 jam, tak putus. Kalau kita putuskan, angin pun terputus, itu dia kata hawaiyah. Anginnya terputus. Gelaran yang 3 namanya maddiyah. Kenapa? Kerana ada suara bunyi panjang. Ada bunyi suara panjang dan mudah kita melafazkannya. Senang. Ingat, ada 3 gelaran yang ada pada huruf mad ini. Jadi bagaimana anak? Supaya dapat dilafazkan dengan lebih fasih, dapat disebut dengan tepat, kita perlu amalkan ada sifat-sifat zati yang tidak boleh pisah kepada huruf yang 3 ni. Kita dapati huruf alif anak-anak ada 5 sifat. 5 sifat. Mari kita tengok kepada grafik kita ya. Apa sifat yang pertama? Cuba ikut semua. Jahar. Cuba kata. Jahar. Sifat yang pertama. Rakhawah. Rakhawah. Sifat yang kedua. Istifal. Istifal. Sifat yang ketiga. Infitah. Infitah. Sifat yang keempat. Ismat. Ismat. Sifat yang kelima. Catat anak. Di grafik kita ada. Tengok. Apa arti jahar? Angin tertahan. Udara tertahan. Tak dapat keluar bunyi. Rakhawah. Suara pula terlepas. Tidak putus. Panjang bunyinya. Panjang bunyinya. Alif. Istifal. Asalnya dia tipis bunyinya. Jangan dia bunyi tipis istifal. Infitah. Lidah renggang daripada langit keras di atas. Ismat. Hurufnya berat. Hurufnya susah. Sebagian telah kita faham. Jadi berapa sifat dalam alif? Ada berapa di? 5. Cuba kita tanya balik kepada Zat. Apa sifat yang 5 tadi? Yang pertama? Jahar. Yang kedua kita tanya kepada Taha. Rakhawah. Yang ketiga tanya kepada Amin. Istifal. Istifal. Ada 2 lagi apa? Iaitu infitah dengan Ismat. Bagaimana dengan sifat waw dengan ya? Cuba perhatikan dan lihatlah anak. Terdapat padanya 6 sifat juga. 5 sifat. Kita tambah sikit ada sifat lin nama dia anak. Lin ni lembut. Kalau kita tambah, dia bila? Lin. Kalau dia jadi mati dahulu baris atas. Kalau tidak, dia 5 sifat aja. Tapi kalau jadi lin, tambah jadi 1 lagi sifat, jadi berapa? 6. Ingat anak, di antara sifat-sifat yang perlu kita titik beratkan. Yang perlu kita jaga baik-baik, huruf alif. Huruf alif ialah ketika dia bersifat dengan istifal. Sentiasa dia bunyinya tipis, anak-anak. Bila? Kalau dahulunya huruf tipis. Cuba lihat dan ikuti misal ini. Apa bunyinya? Cuba kata kana. Cuba semua ikut. Kana. Mala. Mala. Ala. Ala. Yang salah, kalau orang baca kana. Itu salah lah. Mala. Tebal bunyi pula. Ala. Sebab alif ini diikuti dahulunya huruf yang tipis. Maka mesti bunyinya tipis. Jangan bunyi anak kana, mala, ala. Bunyi tipis. Yang tepat cuba kata kana. Cuba lagi. Kana. Mala. Mala. Ala. Ala. Tipis bunyinya. Sebab dahulunya berhuruf istifal. Sebaliknya anak. Kalau terdapat huruf yang ditebalkan, huruf istilah yang 7. Ingat tak huruf istilah yang 7? Cuba ikut semua. Kha. Kha. Sad. Sad. Bad. Bad. Ghain. Ghain. Ta. Ta. Qaf. Qaf. Za. Za. Ada diikuti pula huruf alif. Kali ini bunyinya kuat dan tebal.
bunyi tebal bukan main. Jangan baca kalau tala kita baca tala, kena baca tola. Coba ikut. Tola. Baqa, Baqa. sara. Sara. Yang salah tala, baka, sara. Salah sara. Jadi sin dia Kang. So, po, bo. Itu dia sifat alif tadi anak. Jadi nampaknya alif ni walaupun asalnya dia tidak ada bersifat tebal tipis, tetapi apabila datang huruf yang dahulunya huruf tipis diikuti tipis. Kalau ikuti huruf tebal dia bunyi tebal. Ingat dalam huruf alif. Bagaimana dengan huruf waw dan ya? Waw dan ya apabila jadi madlin maka bunyi tipis, bunyi lembut. Tengok dalam Al-Quran. Mari kita lihat dalam grafik kita yang berbunyi wa amanahum min khawf. Cuba ikut semua. Wa amanahum min khawf. Nanti waw mati dunia baris di atas. Jangan baca min khawf, khawf. Dia min khawf. Coba lagi. Min saja. Min khawf. Coba. Min khawf. Lembut. Tipis bunyinya. Walaupun dulunya ada baris, ada huruf yang tebal. Tetapi dia kena bunyi tipis juga. Dia bukan macam alif. Begitu juga kalau ya juga anak. Dia mati dua baris di atas. Dalam ayat yang berbunyi apa? Rihlatash shita'i was-sayf. Coba ikut. Rihlatash shita'i was-sayf. Itu dia. Ya mati dua baris di atas. Tidak dibunyikan begitu lembut. Lain dengan alif tadi anak. Cuba cikgu nak